عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita sambung lagi kita punya daurah tafsir pada usul yang ke-8 lagi, iaitu pada muka surat yang ke-19. Kita berhenti yang itu. Baik. Yang kedua tu, itu senarai surah-surah yang diturunkan di peringkat kedua kenabian. Kita telah bahagikan peringkat-peringkat kenabian, kalian ingat. Peringkat yang pertama, peringkat yang kedua dan peringkat yang ketiga. Surah-surah yang diturunkan peringkat yang kedua kenabian, kira-kira 42 surah diturunkan di peringkat kedua ini. Di peringkat ini Nabi telah berdakwah kepada umum secara terbuka. 23 surah daripadanya diturunkan selepas baginda memulakan dakwah kepada umum secara terbuka. Ia bermula pada tahun yang keempat Hijrah bersamaan 613 Masihi. 7 daripadanya diturunkan sebelum berlaku hijrah para sahabat ke Habasyah, dan 12 daripadanya diturunkan selepas hijrah ke sana. Perincian 23 surah diturunkan selepas baginda memulakan dakwah kepada umum secara terbuka. Anda dapat lihat chapter yang berikut. Baik. Suratul Ikhlas, itu melalui surah ini Nabi diperintah supaya menyampaikan akidah dan konsep Tauhiduz Zati, iaitu mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita tengok surah itu. Surah yang ke-95, Tin diturunkan di zaman peringkat pendustaan orang kafir terhadap Nabi. Surah Ar-Rahman diturunkan di zaman peringkat pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi. Suratul Mursalat diturunkan di zaman peringkat pendustaan orang kafir terhadap Nabi juga. Dan juga Al-Qiyamah, peringatan Allah agar tidak diikuti pemimpin yang menolak kewujudan hari akhirat. Ad-Dahri ataupun Al-Insan, jalan yang benar, As-Sabil, telah pun diberikan oleh Allah pada manusia dan jin. Maka mereka tidak patut lagi mengkufurinya. Surah 78, surah An-Naba, perbandingan keadaan golongan taghin dan golongan yang tidak, atau golongan yang tidak percaya kepada hari akhirat, dengan orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, di akhirat nanti. An-Nazi'at, perbandingan antara orang yang menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesedaran dan keyakinan tentang akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan, dan orang-orang yang tidak mempercayainya di samping menjadi kehidupan dunia dengan melampaui batas hukum Tuhan. Suratul Mutaffifin, penyelewengan dalam pengurusan harta benda di kalangan masyarakat yang mengejek, menghina perjuangan dakwah Nabi. Al-Insyiqaq, ia diturunkan ketika masyarakat Arab mengejek dan menghina ajaran dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita pergi muka surat dulu.
Yang pertama surah tu Ikhlas, surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baik. Qul huwallahu ahad ini adalah surah berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan akidah bahawa Tuhan ni satu dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu, tidak mensyirikkan mereka dalam bab mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Baik. Dia sebab kesesatan musyrikin Mekah ni, dia ada beberapa sebab. Kalau kita tengok semua surah-surah ni, dia ada beberapa poin penting yang boleh kita ambil daripada ini. Ya, saya sempat tengok dan rujuk ini, dia ada 9 poin penting yang boleh kita ambil daripada Qul huwallahu ahad itu sendiri. Mengesahkan Allah Ta'ala ni, kita tahu dah, iaitu perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengesahkan Allah. Tapi kita nak tengok lawan kepada mengesahkan Allah itu. Yang pertama itu tauhid. Lawan kepada tauhid adalah syirik pada Allah. Bila kita sebut syirik, dia adalah zulmin azim, kezaliman yang amat dahsyat. Tauhid ni adalah sebut tadi, Qul huwallahu ahad. Ahad ni maksudnya menunggal. Mana satu lah. Baik. Baik. Sekarang ni tauhid ni kita tahu dah. Tauhid di atas Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah. Allah ni nama ahad, satu. Kerana bagi orang Makkah, Allah ni, Tuhan ni, bagi dia banyak. Kesesatan musyrikin Makkah ni, Tuhan ni banyak. Tuhan yang buat langit bumi satu je. Tuhan yang banyak ni, itu Tuhan Allah yang bagi musyrikin Makkah itu Tuhan telah beri kuasa pada yang lain. Mana Allah ni, bagi dia Allah pun satu pada bab khaliqiyah. Khaliqiyah ini maknanya penciptaan. Baik. Bagi musyrikin Mekah, Allah pada sifat penciptaan, dia kata sama je. Nak buat langit bumi semua ni, dia kata Allah. Dalilnya Allah Ta'ala sebut itu walain sa'altahum
Man khalaqas samawat wal ard la yaqulunna Allah la yaqul. Mereka kata tetap Allah pada khaliqiyah, iaitu penciptaan. Tapi mereka syiriknya ni, orang yang syirik. Ni yang menyebabkan syiriknya, itu Tuhan telah beri kuasa pada yang lain. Yang lain ini apa dia? Yang lain ini yang pertama roh Nabi, yang kedua malaikat, yang ketiga jin. Roh Nabi atau wali, ketiga-tiga ini adalah tipu daya syaitan. Ini termasuk dalam syaitan semua. Baik. Ini kalau kita nampak gambar rajah yang saya boleh buat lah. Tauhid qul huwallahu ahad, Tuhan satu. Ini akidah Islam. Dia kata syirik musyrikin Mekah ni, dia punya akidah dia Allah daripada sudut penciptaan memang dia mengaku satu. Dalilnya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Baik. Tapi dia kata dalam bab perkara-perkara tertentu Allah Ta'ala telah delegate power, turunkan kuasa dia kepada yang lain selain daripada Allah. Yang lain itu dia seru roh para nabi, malaikat, nabi termasuk wali bersama, malaikat, jin, dan semua ni syaitan. Semua ni adalah syaitan. Dia ada nombor 4 ni, iaitu syaitan. Baik. Sekarang ni kita tengok kesesatan dia. Kesesatan dia yang pertama sekali, tajuk dia sesat musyrikin Mekah. Yang pertama syirik. Yang kedua, musyrik Mekah telah melakukan tashbih. Tashbih adalah penyerupaan. Tashbih. Tashbih. Yang ketiga, musyrikin Mekah telah pun mengingkari kebangkitan, ingkar pada kiamat. Yang keempat, musyrikin Mekah telah mustahil Muhammad itu Rasul. Yang kelima, musyrikin Mekah mengubah ibadah asal, contoh haji. Yang keenam,
Dah ada 5 saja. Kita bagi 5. Baik. Ni musyrikin Mekah buat. Sesat ni musyrikin Mekah. Yang pertama syirik lah. Syirik pada mana? Ni, pada kuasa yang lain. Mengatakan roh para nabi, malaikat, jin ni kita boleh seru, dia kata. Kita boleh seru untuk minta hajat dan sebagainya. Itu kesesatan yang pertama sekali. Yang kedua, tasbih. Tasbih ni penyerupaan. Penyerupaan daripada sudut kuasa yang ada pada Allah Ta'ala, seolah-olah ada pada benda yang disembah. Apa benda yang disembah ni? Roh para nabi, wali, malaikat. Berhala tu hanyalah kiblat tawajuh sahaja. Kiblat tawajuh maknanya benda duk tegak gitu je. Tapi sebalik berhala itulah yang dia seru. Itu makna tasbih, penyerupaan daripada sudut kuasa Allah, penyerupaan daripada sudut urusan tadbir Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh ada benda tasbih, tak boleh ada. Kita jangan fikir Allah dengan roh nabi-nabi wali ni macam kerajaan negeri ni, kerajaan pusat. Sebab Allah ni kerajaan pusat. Dia telah turunkan kuasa dia pada benda-benda ni. Jadi kalau nak minta dengan dia ni. Nak minta dengan Allah tak padan. Sebab tu ada orang yang pergi minta, tak minta dengan Allah Ta'ala direct, dia diminta orang lain. Ni dalam bab tasbih ni, dia tak faham masalah tawassul. Dan tasbih ni pula ada dalam akidah musyrikin Melayu, bukan musyrikin Mekah saja. Musyrikin Melayu pun ada. Iaitu punca ni, tasbih ni, dia tulis sikit sini. Punca tasbih ni, saya buat awak merah. Dia punya punca dia kerana tak faham masalah tawassul berkat. Dua ni, tidak faham masalah tawassul. Satu, tidak faham masalah berkat satu. Kerana dalam bab ni, bab tawassul dengan berkat ni, dia ada satu bab pula. Dia panggil syirik dalam bab masalah tawassul, syirik dalam masalah berkat. Dan dia ada bab pula satu lagi, tauhid dalam masalah tawassul, tauhid dalam masalah berkat. Maknanya dua perkara ni, tawassul yang dibenarkan oleh agama dan tawassul yang sesat yang diamalkan oleh musyrikin Mekah. Sebab dia mentasbihkan, dia menyerupai. Serupa ni tak nak, bukan kita kata serupa terus, tapi serupa sikit pun tak boleh dah. Bukan serupa banyak. Baik. Yang ketiga, ingkar kepada kiamat. Ingkar kepada kiamat ni dalam Quran kita boleh tengok kepada Allah Ta'ala sebut dalam Juz Amma. Juz Amma juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 kita akan tengok macam mana perkataan ingkar kepada kiamat. Punca dia ingkar kepada kiamat kerana dia fikir bahawa alam dunia sama dengan alam akhirat. Dari alam dunia ni, kalau seorang tu mati duduk dalam tanah hancur, maka hancur tu macam mana nak hidup balik. Dia fikir gitu. Dia fikir gitu musyrikin Mekah. Dan fikiran itu fikiran yang orang tak percaya pada akhirat. Dan Allah Ta'ala telah jawab dengan jawapan yang banyak. Nanti saya akan terangkan pada tuan-tuan melalui surah-surah yang kita baca. Yang keempatnya, mustahil Muhammad Rasul. Mustahil Muhammad Rasul. Sebab apa? Sebab Muhammad ni dia kata tak mengaji, tak begitu begini, macam-macam lah, tak menasabah. Lalu dia minta Rasul daripada kalangan malaikat, dia minta Rasul daripada kalangan jin, ataupun Rasul daripada kalangan orang bangsawan, orang yang ada harta. Kenapa Muhammad dipilih jadi Rasul? Yang kelima, ini mengubah ibadah asal, iaitu haji. Dalam kurungan sikit lagi, satu lagi yang besar sekali, iaitu buat bid'ah. Apa yang mereka ubah? Ibadah haji. Baik. Untuk pengetahuan bahawa ibadah haji adalah satu ibadah yang memang turun-temurun. Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada Nabi Allah Ibrahim. Memang sebelum pada Ibrahim katanya memang haji ni memang
Mekah ni menjadi tumpuan. Tapi nak sebut riwayat secara tepatnya, dia hanyalah riwayat yang banyak riwayat Israiliyat pun ada, tapi boleh diterima ibadah haji ni yang asasnya yang nampak dalam Quran sebut, iaitu zaman Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Allah Ta'ala seru Nabi Ibrahim, seru supaya orang mari melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji yang dibuat oleh kita hari ini, semua itu adalah syiar Nabi Allah Ibrahim. Syiar Nabi Allah Ibrahim. Sebab sembelihan, contoh korban, itu syiar Nabi Allah Ibrahim. Berlari di antara bainas Safa wal Marwah. Dan cerita Safa Marwah ni pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita dia apabila sahabat duduk syair di antara Safa Marwah tu, di atas bukit Safa tu ada satu berhala. Atas bukit Marwah tu ada satu berhala. Berhala ni katanya bukan yang dia ukir, tapi dua orang, pasangan laki dan perempuan. Ini riwayat lah, pasangan laki perempuan yang dia berniat tidak baik, itu dia berniat nak berzina di Baitullah. Belum lagi sempat berzina, katanya di situ Allah Ta'ala kerahkan dia jadi batu. Jadi peringkat awal, maksudnya tak ada syirik lagi masa tu, tak ada syirik apa lagi. Jadi musyrikin Mekah masa tu tak ada syirik, ibadah haji dia okey lagi. Dia ambil berhala ni dan jadi batu ni, dia letak dekat dengan Kaabah. Bukan nak sembah, untuk mengambil pengajaran. Jangan duk berniat dia duk buat orang yang macam ni. Dia ni telah dihina oleh Allah Ta'ala. Tujuan itu dia. Mari generasi seterusnya, Tok Nenek pun bagi tahu, begitulah pegangan dia. Generasi seterusnya, syaitan ni dia ubah. Lah sekali benda berhala tu jadi berkah pula benda tu. Lalu bila banyak ramai orang, dia kata kita alih lah. Satu letak di atas bukit Safa, satu letak di atas bukit Marwah. Bila Islam dah mari, berhala tu masih ada sebab Mekah tidak takluk lagi. Nabi masih berdakwah di Mekah lagi 13 tahun. Dan surah-surah yang ada ni semua surah Makkiyah yang Nabi berdakwah di Mekah. Lalu sahabat ni bila pergi rasa tak sedar sebab berhala ada. Lalu ngadu pada Nabi sebut, Allah Ta'ala turunkan ayat, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya pada Safa dan Marwah itu ada syiar-syiar Allah. Mana sahabat dengan bimbang, benda tu bukan benda yang boleh menjejaskan akidah. Dan sahabat tak boleh. Asalnya baiklah letak di situ, nak suruh tengok, ingat jangan duk buat benda tu. Macam capan juga zaman lalu ni begitu juga. Dilakarkan asalnya untuk ingat pada Nabi, asalnya untuk ingat kepada Nabi. Dan itu memang dibuat oleh zaman Nabi Nuh, semua dilakarkan muka Wadda', Suwa'a, Yaghutha wa Yathgha, semua tu orang alim di kalangan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, nama Wadda', Suwa' tu semua nama-nama orang alim. Bukan salah mereka pun, mereka tidak pernah suruh orang sembah mereka. Bila dilakarkan gambar, lalu dia pun letak. Mula-mula lakar gambar dulu, peringkat ayah ni, peringkat anak sikit. Tak sedap muka dia ni kita letak gantung dinding lah. Gantung dinding. Lepas gantung dinding tu rasa sedapnya kita buat tugu lah. Buat tugu. Ya. Lama-lama tugu saja tak sedap juga. Nak rasa nak bersih-bersih sikit, habuk-habuk. Lama-lama letak bunga. Macam orang kita duk buat letak bunga di tugu negara tu. Dah. Zaman Tuanku Raja Perlis jadi agung lah. Tuanku Raja Perlis buang benda tu. Apabila Menteri Pertahanan zaman tu katanya pergi minta supaya tak boleh lah Tuanku kena letak. Tuanku dengan tegas tanya dia, awak tahu syirik tu apa?
Senyap menteri tak jawab, tuanku tolong jawab. Syirik-syirik tu masuk neraka free-free. Dia boleh jawab gitu tu semua. Lepas zaman tu tidak ada lagi seorang agung yang meletakkan bunga di tubuh negara. Lepas pada tu tak tahulah. Tapi zaman tu memang dia tak buat. Kerana itu perbuatan yang boleh menjejaskan akidah. Kalau kerajaan sekarang ni bab masa hari pahlawan kena kaji balik letak bunga di tubuh negara tu. Kena kaji balik. Kebetulan menteri agama pula orang yang agama betul, mengaji Saudi pula tu. Timbalan pun orang agama betul. Jadi kena kaji apa ni. Tak boleh buat main-main. Hari pahlawan ni benda lain boleh buat, lain berletak bunga tubuh negara. Apa keperluan tubuh negara tu? Apa keperluan? Kalau tak ada keperluan apa, tutup tempat tu. Buat tutup, ekor dengan zinc tutup. Roboh tu tak apa, tak orang kata saya Taliban pula. Tak, bukan masalah tu. Masalah kita sekarang ni tak apalah, tapi bila anak cucu akan datang, zaman makin berubah. Zaman makin berubah. Maka tempat-tempat itulah, disebabkan itu jugalah Rasulullah SAW melarang kita ni membina binaan di atas kubur. Rasulullah melarang dengan sebab itulah. Sebab dia akan menjadi, syaitan hari akan menjadi pemujaan. Akan jadi pemujaan. Last sekali dia akan jadi rosak syirik pada Allah Ta'ala. Jadi kita tanah kubur setakat sejengkal. Sejengkal saja. Tinggikan. Itu saja. Siapa nak bina cantik-cantik semua tu tidak ada. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW, dan tidak ada. Kita boleh kita tengoklah di Baqi' itu kubur berapa banyak ulama. Imam Malik pun duduk situ, Ibnu Abbas pun, sahabat berapa ribu di Baqi' di Madinah. Tengok kubur mereka. Ada binaan? Tak ada. Kubur mereka tak ada binaan. Batu Nisan pun begitu biasa, dia tak kenal kubur mana satu pun kita tak tahu. Tapi semua tu ada ikut sunnah Nabi. Jadi kita orang Melayu ni dia nostalgia tu lebih. Nostalgia tu lebih sebab hasil daripada cerita-cerita Hindustan, hasil daripada cerita-cerita Melayu. Jadi sentimental orang Melayu ni dia jenis sentimental, dia jenis layan perasaan sikit. Lalu dia pun buatlah nama mak dia mati bila, letaklah tinggi-tinggi kubur tu. Itu adalah benda yang dilarang oleh agama kita. Dilarang oleh agama kita. Bila sebut Nabi larang, maka di situ ada benda yang berlaku. Ada benda yang berlaku. Kalau kita pergi di sebelah ni, orang duk mengaji tarim, oh gitu, ada ziarah kubur. Kubur tu memang dibina, binaan atas kubur. Dia letak kapet macam ni, kubur duduk tengah gitu, pakat duduk berzikir kubur. Real, boleh tengok, boleh nampak. Buat saya bukan nak kata dia tu kuburiyun ke apa, tak pergi marah pada orang mengaji sana pula. Tapi nak sebut bahawa benda tu, kubur itu bagus kita pergi kubur untuk ingat kemati, bukan untuk beribadah. Bukan untuk beribadah khusus, tidak, tapi untuk ingat kepada kematian. Ada orang yang suka pergi kubur. Uthman ibn Affan melembutkan hatinya bila tengok di kubur. Ketar tubuh Uthman bila tengok kubur ni. Kerana takut soal jawab Allah Ta'ala. Basah janggut Umar bila lalu ke tanah perkuburan. Masing-masing sahabat mengambil manfaat daripada kubur itu, meningkatkan iman mereka. Bukan mereka buat ibadah di situ. Tidak. Jadi awal Islam ni, Rasulullah SAW melarang sahabat pergi ke kubur. Nahana an Nabi SAW an ziyaratil kubur. Kami dilarang oleh Nabi SAW daripada ziarah kubur di awal Islam. Tapi sekarang ni Rasulullah sebut, nahakum, dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur, al-ana fazuruha. Sekarang ni ziarahlah kubur, dhakiru bil maut, kerana boleh ingat mati. Sebab apa dulu Nabi larang, sekarang Nabi bolehkan? Kerana tak dia. Kerana nombor satu sekali dia melibatkan syirik. Itu yang besar. Sebab tu Nabi nak bezakan di antara tauhid dengan syirik. Mula-mula orang duduk ke Mekah tu nak kena tauhid dulu. Nak kena tauhid dulu, nak kena akidah dulu. Nabi kata syirik ni Nabi tak payah buat. Jangan dibuat perkara syirik. Nabi nak memperkenalkan bahawa syirik.
Kalau boleh ziarah kubur masa tu bukan salah, tapi kalau bercampur dengan musyrikin Mekah, Nabi tegur. Kalau sekarang ni tak payah ziarah kubur. Nabi kata masa tu. Sekarang ni dah sahabat dah faham dah apa dia syirik, apa benda yang boleh mensyirik ke Allah Ta'ala. Nabi kata fazuruha, ziarah, kerana dia boleh ingat kepada mati. Tu benda dia. Ibadah haji ni dia berubah kerana ada orang yang mengubah dia. Musyrikin Mekah akhirnya sampai tahap tawaf telanjang, bogel. Kerana baju-baju yang kita pakai ini dia kata tidak layak untuk beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tu baju penuh dengan maksiat. Bila kita bogel, kita tawaf bogel. Bukan semua hak bogel, bukan hak tak apa cerdik, apa bodoh sikit lah. Bogel tawaf. Orang perempuan malam, jahiliah pun malu juga. Rasa malu tu ada lah. Dia malam, orang lelaki tawaf siang. Jadi ibadah haji dia buat macam korban pun dia buat. Tapi dia ubah dah. Korban dia korban untuk berhala, bukan untuk Allah Ta'ala. Kalau korban mereka tidak diterima oleh Allah, termasuk dalam benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu benda. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat daripada benda tu, yang perkara kelima, perkara empat, iaitu satu perkara yang diubah dalam agama ni dipanggil sebagai bid'ah, memang akhir dengan syirik. Bid'ah ni dia mula dengan bid'ah, mengubah dulu, akhir syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun ibadah yang kita buat berkenaan dengan bid'ah, mula bid'ah, akhir syirik, itu cukup bahaya. Oleh kerana itu bid'ah adalah merosak kepada akidah sebenarnya, merosak kepada amal-amal kita. Dan apabila seseorang itu mengenal benda bid'ah, dia akan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Dia akan tinggal sunnah Nabi. Itu ghalib, dia panggil semula jadi Allah Ta'ala buat. Sebab bid'ah dan sunnah ni benda yang tidak duduk sebekas. Tak boleh, benda tak duduk sebekas. Bid'ah dengan sunnah, dia benda kuat. Bid'ah ni benda najis, benda kotor. Bid'ah mengotorkan akidah dan amalan. Mana boleh duduk sekali dengan benda bersih. Sunnah ni benda bersih, benda yang elok. Tak boleh duduk sekali dua tu. Mesti orang tu kuat ke arah bid'ah. Sehingga Nabi SAW menyebut bahawa sesiapa, Nabi kata, sesiapa yang menghormati orang bid'ah, hormat dia tu kaki bid'ah, suka buat bid'ah, Nabi kata dia telah buang Islam pada tengkok dia. Nabi tak kata kafir lah, dia telah buang agama pada tengkok dia. Maknanya agama dia terhakis satu-satu bila menghormati orang buat bid'ah dan perbuatannya. Apa makna hormat? Allah dah sebut hari ni, kita ra'i lah. Macam mana ra'i lah? Tak ada ra'i tak ada. Bid'ah tetap bid'ah. Ra'i lah ustaz, dia keluarga kita, tak ada. Bukan masalah keluarga ni. Nabi kalau nak ra'i Allah, hak lawan Nabi tu bukan orang lain, pak saudara dia kalau depan dia, Abu Jahal. Hak lawan dia tu bukan orang lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa aku utuskan Nabi ni ila rajulin minkum, daripada lelaki, daripada kalangan kamu sendiri. Arab macam kamu, keluarga kamu sendiri. Aku utuskan Nabi daripada kalangan kamu. Yang pertama, kalangan kamu makna manusia, sama macam kamu. Yang kedua, Arab, lidah sama macam kamu. Dan yang paling penting sekali, keluarga kamu. Awal peringkat dakwah Nabi ni, Nabi panggil pok-pok saudara dia, panggil mari, Nabi buat jamuan, Nabi panggil makan. Tapi Nabi tak dalam cakap. Nabi nak bangun cakap, Abu Jahal pun bangun cakap. Abu Jahal ni dia tak erti bahasa dah lah, mari minta ke darah rumah orang. Dah tunggu dah tuan rumah cakap dulu. Dia nak cakap. Dia kata, Muhammad, kamu jangan nak buat begini kalau dakwah menyeru orang kepada Allah ni tak padan dengan orang lain. Kami buat saudara ni yang akan lawan kamu sendiri. Daripada orang lain yang ambil nyawa kamu tu, baiklah pok-pok kami. Siapa tahap tu? Nabi tak bercakap dah orang lain, muka lain dah. Pok-pok saudara hak lain, hak baik-baik sikit tu, cerdik-cerdik sikit, tengok Abu Jahal muka dia tak suka. Kerana mari orang adab tetamu ni kena jadi tetamu lah. Biar tuan rumah cakap dulu. Nabi panggil kali kedua,
Kali kedua Abu Jahal tak cakap, dia tahu dah orang tak suka ke dia. Bukan Nabi tak suka, hak lain tu tak selesa dengan dia. Apa mari mau orang buat perangai gitu. Nabi bangun, Nabi kata, ya ammi wa ya ibna ammi, wahai bapa saudara aku, wahai sepupu-sepupu aku. Nabi sebut terang-terang dakwah secara betul kepada keluarga. Aku ni rasul begini. Ada hak suka, ada hak muka lain macam, ada hak dengar. Tapi tu Nabi. Tu Nabi. Jadi kita ni sepatutnya lah, kita mengambil pendekatan. Kalau keluarga kita ni nampak macam menghala ke, bid'ah ke apa ke, kita kena buat mengajar lah keluarga kita. Sepatutnya begitulah. Mengajar macam mana? Panggil lah ustaz-ustaz sunnah kita mengajar secara slow-slow, perlahan-perlahan. Jangan panggil saya sudah lah. Saya tak ada lah benda ni lah. Perlahan ni panggil ustaz-ustaz yang boleh terang dulu slow-slow. Boleh dia nak slow-slow tu lah. Tapi nak beritahu bahawa kita lah keluarga ni, kalau kita faham sunnah, kita kena memulakan benda tu. Bukan kita cari bergaduh dengan keluarga, tidak. Tak boleh ke silaturahim tu kena jaga. Tapi meraihkan dia buat bid'ah tu tak boleh. Nabi tak jaga silaturahim. Tak jaga. Tapi dia yang buat bergaduh dengan Nabi. Bapa saudara Nabi yang menyiksa Nabi, dia yang buat perjanjian untuk apa ni orang panggil, untuk sekatan pada Nabi. Nabi sendiri baik dengan dia. Tapi dalam bab akidah tidak ada. Itu surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas, qul huwallahu Allahus samad. Perkataan as-samad ni itu kebergantungan kepada Allah 100%. Itu surah di antara surah yang kita panggil menguatkan akidah Nabi, menguatkan akidah orang Islam. Baik. Dan pendustaan kepada Nabi itu Tin Ar-Rahman Al-Mursalat, itu semua cerita pendustaan kepada Nabi, itu ingkar pada Nabi Muhammad SAW yang kita sebut. Dan pendustaan kepada Nabi, sama ada pendustaan tersebut pendustaan yang berbentuk Nabi sebut akhirat ataupun Nabi sebut kehidupan semula, semua tu mereka pilih jalan yang salah. Pilih jalan yang salah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dahri itu, jalan salah, jalan betul. Manusia nak sembah hak mana, manusia nak tengok hak mana. Dan ada perbandingan di antara taghin dan muttaqin, orang yang melampaui batas dan orang bertakwa. An-Nazi'at, perbandingan di antara orang yang menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesedaran dan keyakinan dengan hari kiamat, dan orang-orang yang tidak mempercayai pembalasan, macam mana kehidupan dunia dia dan macam mana akhirat dia. Kemudian penyelewengan daripada sudut harta yang menjadi tajuk orang Mekah tu, menjadi kebiasaan orang Mekah tu, itu mereka menyeleweng harta, iaitu. Dan juga ia diturunkan ketika masyarakat mengejek Nabi. Allah Ta'ala turun surah Al-Insyiqaq semasa masyarakat ejek Nabi. Baik, kita tengok muka surat 21. Surah Abasa. Abasa ni itu tata susila dakwah dan masyarakat yang menghina dan mencemooh ajaran Islam. Nabi ditegur sedikit oleh Allah Ta'ala. Bukan tegur kerana salah berat sangat, tidak. Tapi Nabi menginginkan sangat orang melawan dia ni masuk Islam. Nabi duduk cakap dengan beberapa orang pemimpin musyrikin Mekah ni sebab dia berbagai syarat. Kalau nak bercakap dengan kami tak boleh ada ni pok-pok miskin ni. Ini orang elit dah konon nak. Jangan tak boleh ada pok-pok miskin ni, pok-pok kami je. Nabi duduk tengah bercakap dengan pok-pok ni, elit daripada golongan bangsawan Mekah ni. Marilah Abdullah bin Maktum. Dia buta, dia tak nampak. Dia kata, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara dia kuat, dia tak nampak. Oh buta dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pusing belakang gitu. Nabi buat muka sikit. Ya, sebab Nabi duk berharap supaya orang depan ini masuk Islam. Dan dia pun bagi syarat dah, mari kawan tu tak selesa lah. Kawan tu pula tak nampak. Dia pun kata, Rasulullah beritahu pada saya apa yang dia beritahu tu, saya nak dengar juga. Dia benda bagus. Maktum. Tiba-tiba Nabi buat muka sikit lah, buat muka paling kala abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad paling muka ketika mana orang buta mari. Tu apa cerita? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia tu tak mahu apa Muhammad kecuali az-zakka.
supaya diperingatkan, dia nak dengar tazkirah kamu. Dan kamu jangan duk harap sangat awal depan kamu tu masuk Islam, kerana soal tu soal aku ni, hak ni dia ni Islam sungguh dah. Kalla innaha tazkirah. Muhammad ingat, jangan duk buat begini. Aku tahu niat kamu baik, tapi Nabi nak menjadi contoh pada orang lain. Sejak turunnya ayat ini, bila Nabi tengok Abdullah Ummil Maktum, Nabi akan panggil duduk sebelah dia. Nabi akan ambil serban di bahu Nabi lapik letak, suruh dia duduk. Nabi kata, kerana kamulah aku ditegur oleh Tuhan. Ahli syurga dah tu, duduk atas serban Nabi tu. Serban Nabi betul. Kita pakai capa Nabi duduk pada syurga dah. Bila ada serban Nabi betul, dia serban betul, letak ayat Abdullah, dia duduk tepi Nabi sama, dia buta mata. Dan dia azan dengan Bilal. Dia azan dulu kan, bila azan dulu gitulah. Hadis Nabi, kalau kamu dengar Abdullah Maktum azan, boleh makan lagi sahur. Bila Bilal, tak boleh makan. Ada Bilal dulu, dia dua tu, Abdullah Maktum, dia buta tu, tak nampak mata, tapi hatinya cerah. Ahli syurga, itu kehebatan dia. Allahu Akbar. Baik. Kemudian ada suratul A'la diturunkan ketika Nabi sibuk beri peringatan kepada masyarakat tentang hari kemudian. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian Al-Ghasyiyah, surah diturunkan ketika Nabi sibuk, sama juga. Semua ni kiamat ni saya sebut tadi, sebab tu saya kata kiamat tu banyak disebut oleh juzul amma. Lepas tu mari surah At-Takatsur, faham keadaan yang sangat menebal, fahaman keadaan yang sangat menebal di kalangan pemimpin Quraisy. Mereka didedahkan akibat buruk yang akan diterima di hari kemudian, juga didedahkan oleh surah ini. Alhaakumut takatsur, itu membanyakkan harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuklah kubur. Itu kerja orang Mekah. Harta dia cari, akhirat memang dia tak percaya. Al-Humazah, bukan sangat cari harta, tapi akhlak buruk, sifat bakhil pemimpin Quraisy. Al-Fil, Allah Ta'ala sebut kepada kaum Quraisy, khususnya pemimpin mereka, bahawa Kaabah akan dijaga oleh Allah. Kaabah akan dijaga oleh Allah ni isyarat dia bahawa syirik tidak akan berlaku nanti di Kaabah, sebagaimana Allah Ta'ala pernah jaga Baitullah. Itu isyarat dia. Surah Al-Fil ni dia ada beberapa perkara. Yang keduanya mukjizat. Mukjizat macam mana? Muhammad tahu cerita ni, dia tak lahir lagi. Nabi lahir tahun gajah. Apa disebut sebagai tahun gajah? Amal Fil, tahun gajah, kerana zaman tahun Nabi lahir itu belum lahir lagi Nabi, tapi tahun tu tahun yang mana Abrahah mari menyerang kota Mekah. Abrahah serang kota Mekah ni sebab apa? Kalau tuan-tuan tahu, kita pernah baca cerita dalam surah Sabak, contoh di negeri Sabak di Yaman, di sebelah Yaman tu lah. Selepas daripada negeri dihancurkan, sejak daripada tu nak bina ekonomi balik tu jadi tak membangun. Lalu Mekah masa tu membangun. Lepas daripada Palestin pun orang tak pergi, kerajaan pun tu ambil di Palestin. Di Yaman pun sama juga. Kedua-dua negeri ni tak apa nak subur pada ketika tu. Mekah nak jadi tumpuan. Daripada orang timur mai ke barat singgah di Mekah, jadi longgokkan barang dagangan di Mekah ni, seluruh benua pada ketika itu. Kebetulannya Allah Ta'ala keluarkan air Zam-Zam. Ada Zam-Zam. Sebelum daripada telaga Zam-Zam itu dikhianat oleh kabilah Jurhum. Dikhianat, kamu telaga Zam-Zam tu. Telaga Zam-Zam tu digali kali yang keduanya. Digali tempat asal dia, dilihat tempat asal digali balik oleh Abdul Muttalib, Tok Nabi. Masa tu dia mula-mula nak jadi pemimpin. Itu cerita panjang lah. Tapi nak beritahu bahawa Nabi lahir tahun gajah. Bila Nabi lahir, Nabi baca surah ni, dia kata Muhammad tahu. Dia kata cerita daripada mana? Tahu dengan detail pula tu. Alam tara kaifa fa'ala Abrahah ni, dia nak bawa balik Kaabah tu di Yaman, supaya ekonomi tertumpu pada Yaman. Orang politik. Orang politik, Abraham orang politik, orang politik campur dengan jahat sekali.
Dia nak balik di Yaman lah. Belum daripada tu dia bina di Sana'a tu Babul Yaman depan. Sampai kalau ni ada. Dan saya duduk mengaji sana pun kita tengok Babul Yaman. Kita tengok Kaabah Abraha tu. Dia bulat, ada besar masjid ni bulat. Dia membujur gitu, macam telur. Memang itu asal rupa bentuk Kaabah sebenarnya. Dia membujur situ. Binaan Kaabah ini kalau kita tengok dibina beberapa kali oleh Nabi-Nabi alaihi wassalam, dan Nabi Ibrahim lah yang membina Kaabah ini sekali dengan Hijir Ismail. Hijir Ismail itu bilik Ismail, termasuklah Kaabah di situ. Lalu dia buat bujur gitu. Sekarang ni orang lepak tempat buang sampah di situ. Kaabah dia tu. Dia buat tu mungkin tak laku pun. Jual tiket tak ada orang nak beli. Tak ada orang nak pergi di Kaabah dia tu sebab tak ada peristiwa apa pun di Kaabah sebab dia buat. Di Baitullah ada peristiwa penting. Datuk nenek, itu hak Nabi Ibrahim. Bukan itu saja, hak dulu lagi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun maqamu Ibrahim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna awwala bait, awal rumah atas muka dunia ni, wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah, itu negeri Mekah. Disebut dengan nama Bakkah. Bi Bakkah mubarakah, yang berkat. Allah Ta'ala sebut begitu dalam Quran. Jadi Abraha pun kata tak jadi, dia kata buat balik dulu. Dia perutuh tu balik sini. Dia ingat ke ramailah orang boleh putus itu masuk. Abdul Muttalib masa tu jadi ketua. Muttalib sebut senang je. Belum ada dia masuk Baitullah tu, kawasan Kaabah, dia pergi rampah habis kambing-kambing. Abdul Muttalib dia banyak kambing, banyak unta. Dah nak masuk buat khianat. Ini penyamun terbus ni. Dah, bawa ambil rampah. Abdul Muttalib pergi. Abdul Muttalib kata, buat main kambing aku semula. Dia kata, Abdul Muttalib, dia kata, kalau kita baca secara Arab ni, dia kata Abdul Muttalib, aku tak pernah jumpa lagi pemimpin selekeh kamu. Dia kata, lekehmu. Aku nak mari serang rumahmu ni, tempat Kaabah ni, mu boleh mari bincang kambingmu. Ingat ke nak buat perdamaian macam mana? Mu boleh minta kambingmu, aku duk mari nak serang ni. Abdul Muttalib kata, ada pun kambing itu milik aku, tapi Baitullah itu hak Allah Tuhanku, dia yang boleh menjaga. Jadi itu apa keyakinan Abdul Muttalib. Cerdik Abdul Muttalib, Datuk Nabi ni dia cerdik. Cuma awak tanya macam mana Ustaz masuk neraka, masuk surga. Kita tak nak sebut benda tu sebenarnya. Surga ke neraka, yang pertama sekali kerana Uqbaila bi'asatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'addadat diyanat al-Arabi. Maknanya kalau kita buka kitab tarikhnya, lebih kurang gitulah ayat. Ada orang yang berpegang dengan wahyu zaman Nabi Ibrahim lagi ada. Dia buat haji dengan betul, dia buat walaupun berhala-berhala tu dia letak di situ, tapi dia tak sembah, dia tetap tawaf. Dia pedulikan berhala tu. Macam orang Islam di zaman awal di Mekah tu lah, dia masuk semayang, dia bukan sembah berhala, dia sembah Baitullah. Semayang mereka diganggu, dia letakkan penghadang dan macam-macam lah. Musyrikin Mekah tak mau bagi semayang di Baitullah tu, tapi dia tetap sembah Allah. Abdul Muttalib dia memang bijak. Sebab tu zaman awal-awal dia naik, Mekah dah kurang orang mari. Sebab air tidak ada air. Air tidak ada. Jadi masalah air ni masalah utama bagi seorang pemimpin. Bila rakyat tak ada air, pemimpin kena selesai. Jangan banyak helah sangat. Ni mari manifesto nak selesai masalah air. Mari manifesto selesai masalah air. Puluh-puluh tahun kita masalah air pun tak selesai. Negeri mana? Negeri tak tahu mana-mana. Nak mula puasa tak boleh sebut dah. Muka baik TO, muka baik TO ais, muka baik jadi TO ais, macam-macam lah apa ni. Ini masalah air. Abdul Muttalib dia fikir sambil dia fikir tu, dia menyandar di Baitullah, dia sandar gitu. Dia duduk fikir. Kelena sekejap, bukan lama. Kelena sekejap. Dia pun mimpi.
Mimpi dalam mimpi tu gali, kata gali. 3 kali dia kata, gali Abdul Muttalib. Dia pun sadar, dia kata, nak gali mana dia kata. Mengarut mimpi dia. Mungkin dia kata dia terbawa-bawa dalam mimpi. Apa yang dia fikir tu nak gali tu, nak cari tu, terbawa dalam mimpi. Kata 2-3 kali dia mimpi. Last kali dia mimpi, orang tu suruh gali di antara tempat penyembelihan dan Baitullah, dia panggil mazbah. Ada tempat penyembelihan ujung di Kaabah tu, dan di situ di Baitullah, di tengah-tengah tu ada gagak hitam bermain. Menggali di situ Abu Talib. Talib pun sekejap. Dia pun tengok, memang gagak hitam selalu duduk main situ, tempat kawasan. Yakin masa tu dia anak seorang, Abdullah anak dia, ayah Nabi, anak lelaki seorang. Dia pun panggil Abdullah, kita gali kom. Orang Mekah kata Talib buat kerja gila, dia kata. Duk gali Telaga Zam-Zam, nak jumpa bila? Dah gali Mekah ni bukan gali tanah macam kita ni, batu. Sambil gali tu sambil orang panggil sambil bersyair. Orang Arab memang gitu. Dia buat kerja satu benda, dia akan bersyair nak bagi semangat kita lah. Bersyair ni nak bagi semangat diri kita, macam orang kita lah naik kereta tu pasal lagu, orang suka minat lagu tu. Tak ada lagu ngantuk, dia kata. Kalau Quran sampai jitera dah, mata mengantuk dah. Kalau danduk sampai kau lupa, tak apa. Jadi bahasa-bahasa ni gempur, katanya gempur benda, kom sambil duduk menyanyi dua orang. Orang Melayu zaman dulu kan dia angkat tu. Kalau orang Kelantan lah, dia angkat rumah. Usung lah, gagah Ali, gagah Musa, dia kata gagah Ali bab. Kenapa sebut nama Ali tu? Syiah mesti ada juga situ. Zaman dulu gagah Ali, gagah Musa, dia kata lain. Dia ni dua orang ni letih. Abdul Muttalib letih dengan Abdullah letih. Abdul Muttalib paling muka dia ke Kaabah. Dia kata, ya Allah, dia kata, tak ada arah lah aku anak seorang. Kalau aku anak ramai siap lama dah projek ni. Ya Allah, dia kata, kalau aku mau bagi aku anak ramai lepas ni, dia kata, aku nak sembelih anak lebih seorang padamu. Bukan sembelih kambing, sembelih anak seorang bagi pada kamu. Suka anak ramai. Dah ni dua orang nak kerja ni. Orang Makkah hajat, dia kata, adil lah dia. Tak ada orang nak tolong ni, nak tolong apa? Duk gali benda tak pasti. Mari dalam mimpi. Jadi musyrikin Makkah Arab jahiliyah pun tak percaya pada mimpi. Lagu mana puak-puak Habib ni boleh mimpi? Aku pelik sungguh. Sebab tu kita kata, kalau ada musyrikin Makkah, dia kata, gali kepala juga puak dia. Nah, puak-puak Quraisy sebab pada waktu dia mimpi, orang Talib mimpi, orang boleh mimpi semua. Nak gali benda tu dah tanah tu tanah batu. Gali. Tiba-tiba bunyi macam besi belaga dengan besi. Abdul Talib pun angkat nampak ada tanduk kijang dibuat daripada emas. Kepunyaan Baitullah. Baitullah. Sebab zaman dulu barang-barang yang di Baitullah ni orang tak ambil balik rumah. Hormat pada Baitullah. Sampai ke lah ni lampu-lampu lama tu bergantung dalam Kaabah tu. Kepunyaan Baitullah. Orang hadiah pada Baitullah. Kalau kita tengok ni video masuk dalam Kaabah tu kan, lampu masih ada lagi tu, lama tu. Bukan lampu hari ni. Kepunyaan Baitullah. Kiranya orang Mekah tak ambil harta masjid. Kita ambil pinggan masjid selamba jadi pinggan rumah kita. Malu Abu Jahal sungguh. Dia buat musyrik Mekah, dia tak ambil hak masjid, dia kata hak masjid. Buat kita ni setengah daripada tu nak tukar ejakin masjid, dia buat keluar duit awal-awal lagi, dia balon duit masjid. Kalau Abu Jahal dia mengelip pala teruk buat ni. Duit masjid pun dia balon. Jadi yakin Abdul Muttalib tu makin kuat. Dia kata sini dah tempat, dia kata ni betul dah tempat sini dah. Tiba-tiba gali lagi, pom keluar Zam-Zam. Dia pun kepung air tu. Dari lah Telaga Zam-Zam. Jadi Muttalib pun panas hati dia buat kawan, buat kerja dua orang. Lepas mana ni siapa-siapa nak ambil kena bayar. Projek dia tenaga habis dah, nak free. Orang Mekah kata tak boleh. Ini hak datuk nenek kita, wahai Abdul Muttalib.
Bukan hak kamu. Tak nak kita. Cara-cara gini nak hampir bergaduh, masuk mahkamah. Masa tu dah ada hakim. Memang ada hakim, orang yang cerdik di Mekah daripada golongan bangsawan. Memang dia menetapkan gitu. Menetapkan kamu Abdul Muttalib, keluarga kamu, kabilah kamu adalah kabilah yang tidak boleh jual lah ini, kerana ini hak datuk nenek kita. Kamu hanya diperintah supaya jaga sini Telaga Zamzam ini. Jangan bagi orang khianat lagi. Sampailah tuan-tuan dan rahmatullah, keluarga Abdul Muttalib, anak ramah semua sekali, barulah dia tu memang jaga. Dan Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, ayah pada Ibnu Abbas, Al-Abbas, di antara orang yang akhir-akhir masuk Islam. Al-Abbas ni masuk Islam dia akhir-akhir. Bila masuk Islam akhir-akhir, orang alah masuk Islam akhir tak sama dengan orang awal lah. Lalu dia baik. Al-Abbas ni dia tak khianat. Dia sebut bila orang dah kata, mungkin masa tu orang dah bercakap masuk Islam akhir gini, orang anggap dia tu jahat. Pada zaman jahiliah dia kata, aku ni beri minum pada orang mari haji. Aku ni imarah Masjidil Haram, beri minum orang mari haji. Air Zamzam. Allah Ta'ala kata, aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Adakah perbuatan baik kamu rasa macam beri minum pada orang mari Masjidil Haram dan kamu imarah Masjidil Haram ni sama orang beriman Allah Rasul? Tak sama. Tak sama. Dia beriman pada Allah Rasul terlebih lagi. Tapi Al-Abbas ni memang dia masuk Islam walaupun akhir. Baik, keluarga Nabi yang jaga beri minum pada orang mari haji. Jadi keputusannya bagi jaga, nak ambil duit tak boleh. Sebab itu adalah royalty bagi Mekah. Sebut begitu baru faham. Apa ni? Tak boleh husik maknanya. Sama-sama pakat rasa. Pendek ceritanya, panjang cerita tak apalah. Dia cerita lagi, lepas tu ramai anak Abdul Muttalib, ramai. Dia pun teringat. Oh, dia kata ada menazar, dia kata dulu. Nak sembelih anak seorang. Kumpul anak ramai. Bagi tahu hasrat bahawa ayah bernazar dulu begini sembelih anak seorang. Sudah. Pak saudara lain macam dah. Senyap masing-masing. Ayah Nabi ada Abdullah. Nyelesaikan masalah ni macam mana? Cabut undi. Letak nama. Letak nama unta, nama anak. Mula-mula cabut undi di kalangan anak dia. Naik nama Abdullah. Abdullah paling Abdul Muttalib sayang. Ayah Nabi paling dia sayang. Dengan rajinnya, dengan tutur bahasa baiknya, paling dia sayang. Allah, dia kata tak ada arah lah, nazar, cabut undi. Pokok saudara lain apa ni, Abu Jahal, selamat lah. Nah, kalau mampu waktu dulu tak apa lah. Ni hak baik. Lalu ditulis nama Abdullah, tu nama unta, tu nama Abdullah, tu nama unta, tu nama Abdullah, tu nama unta. Letak dalam bekah. Cabut nama, naik nama unta. Nama Abdullah. Jadi bila Abdullah ni dipilih, Abdul Muttalib rasa macam nak buat macam mana nak sebut tak akan boleh sembelih Abdullah. Dia pergi adu pada hakim. Hakim kata suruh cabut undi. Kalau naik nama Abdullah, kamu beri 100 ekor unta. Naik nama Abdullah, beri 100 ke 10 gitu lah. Naik nama Abdullah, boleh. Naik nama Abdullah sampailah 10 kali, 10 kali. 100 semua sekali. Lalu bila naik nama unta tu baru mustaq. Itu cara nak bayar nazar pada ketika itu. Hakim tu kata. Jadi Abdul Muttalib buatlah. Last sekali terlepaslah Abdullah daripada disembelih, dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Itu pemikiran zaman hari itu. Baik. Jadi bila turun surah Al-Fil ni, bila Nabi cerita dengan detail, maka ini bukan kalam orang ni, memang kalam ada siapa-siapa beritahu pada Muhammad. Tapi Muhammad mengaji di mana? Menyebabkan dia orang Mekah ni sendiri pun rasa macam hairan. Rasa macam hairan. Baik. Suratul Quraisy, kepada pemimpin Quraisy agar menyembah empunya rumah Allah, itu Allah Ta'ala. Liila fi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, sembah rabb hadzal bait, Tuhan sebenar kepada rumah, Tuhan itu Allah Ta'ala.
Maknanya suruh jangan duk sembah benda lain, sembah Allah Ta'ala sahaja. Al-ma'un, pendedahan yang menimpa akibat mendustakan akhirat. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar, itu salah satu dari peramalan kebinasaan yang akan dialami. Kebinasaan bukan kebinaan, tak, kebinasaan yang akan dialami oleh pemimpin Quraisy. Al-kafirun, bicara terus terang dengan pemimpin Quraisy, jangan berselindung lagi masalah akidah. Qul ya ayyuhal kafirun, wa kafir la a'budu ma ta'budu, kami tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Dan juga ramalan Al-Masad, ramalan kebinasaan dialami pemimpin tertinggi Quraisy dan isterinya, itu tabbat siada abi lahabin watab. Itu berkenaan dengan Abu Lahab. Bila Abu Lahab ni yang mampu masa perang Badar, peperangan Badar, tapi Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi kebinasaan, macam mana nak binasa. Dia mungkin bila Nabi sebut gini, dia tak ada apa-apa, relax dia, tak ada panah peti apa-apa, last sekali mampu dia pada peperangan Badar. Mari surah Al-Falaq perintah mengisytiharkan tauhid rububiyah kepada umat. Itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu di antaranya. Tauhid rububiyah itu tauhid Allah Ta'ala yang mengaturkan, menguruskan muka bumi. Baik. An-Nas, perintah mengisytiharkan tauhid uluhiyah dan kekuasaan mutlak, iaitu Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu uluhiyahnya. Itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Itu di antara benda yang disebut. Baik. Peringatan, kita baca peringatan sikit je. Di peringkat Nabi SAW didustakan, turun surah Al-Falaq dan surah yang berbaki daripada Al-Mudassir dan surah Al-Muzammil. Surah diturunkan sebelum sahabat berhijrah ke Habasyah. Baik. Dan kita baca esok ni, selepas peringkat kedua, bermulalah penentangan kaum Quraisy terhadap Nabi. Ia menjadi semakin memuncak sehingga akhirnya mendorong setengah sahabat memilih untuk berhijrah ke Habasyah. 7 surah diturunkan sebelum hijrah ke Habasyah. Sebab apa sahabat kena sampai hijrah ke Habasyah tu dan bagaimana keadaannya, insya-Allah kita akan sambung. Semua sirah-sirah ni adalah menampakkan susun atur Quran dan surah itu sendiri. Itu tujuan penulis kita buat supaya nampak susun atur surah berdasar kepada tahun-tahun yang Nabi duduk di Mekah dan berdasar kepada tajuk-tajuk utama, sesuai dengan keadaan asbabun nuzul yang ada pada ketika itu. Jadi insya-Allah esok kita sambung berkaitan dengan muka surat 22 ni, hijrah ke Habasyah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.